Rakyat hidup dalam tekanan. Tanah dirampas dan marwah Wah, diinjak. ini ya makamnya ya. Ini orang Palestina ini. Kreatornya ini Ibnu Gaza namanya. Tapi pandai cakap Melayu Guys, juga dia. dalam Fotonya guys, asli ya ini kayaknya ya. Tok Janggut yang sebenarnya ini fotonya nih. Nama sebenar dia itu Tuan Guru Haji Muhammad Hassan bin Panglima Munas. Ini Tok Guru. Tok Guru, iya dia kan belajar di Mekah kan. Belajar di Mekah. Ah iya. Saya nak sebut ini sebab orang dulu yang memimpin perjuangan adalah orang agama. Betul, banyak dalam kaum Jangan itu silap ya. anggap, puak ni yang duduk silap-silap ni semua bukannya kuat agama. Ini yang memimpin perjuangan ini adalah merupakan Tok Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indoriek TV. Indoriek TV. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV dan masih bersama saya Bang Anton. Hari ini kita bakal melihat video-video yang menarik lagi dari Malaysia ya. Kalau kemarin kita sudah lihat sejarah tentang batu bersurat ya, kali ini kita lihat juga sejarah juga masih dari kawasan Pantai Timur ini, yaitu adalah sejarah dari pahlawan Melayu yang bernama Tok Janggut. Nah, Tok Janggut ini baru pertama juga aku dengar namanya dan aku pengen tahu sejarahnya, karena banyak pahlawan-pahlawan Melayu tuh yang jarang dibahas ya gitu ya. Dan aku juga pernah lihat pahlawan Melayu tuh Mat Kilau ya, filmnya waktu itu aku kebetulan pas aku datang ke Malaysia sedang diputar premier Mat Kilau, jadi aku nonton langsung di Pagawam waktu itu ya, dan memang keren ceritanya ya. Dan kali ini mungkin nanti akan dibikinkan juga film ya mungkin ya, Tok Janggut ini pahlawan Kelantan kalau tak silap ya. Kisah-kisah yang kayak gini sangat menarik untuk digali dan untuk diketahui guys ya, untuk supaya nggak hilang gitu ya. Yuk kita lihat aja videonya. Indoriek. Pernah dengar tak seorang pahlawan Melayu yang Okey. sanggup mati demi maruah bangsanya? Inilah kisah ini Tok Tok Janggut, Janggut. ya. Ramai orang tahu nama tapi tak ramai tahu cerita sebenarnya. Oke. Tahun 1915 di 1915, Kelantan, tuh kan. British mula perkenalkan cukai baharu. Rakyat susah tapi tetap dipaksa bayar. Tok Janggut atau nama sebenar Haji Mat Hassan, seorang Haji Mat guru Hassan. agama dihormati ramai. Bila rakyat Iya, kalau dulu tuh ramai itu ya, apa pahlawan-pahlawan tuh ramai dari kalangan ulama, kalangan kayak pemuka agama gitu ya. Ini juga nih seorang Tok Guru nih. mula tertindas, beliau bangkit. Beliau tak guna senjata besar. Okey. Beliau tak ada tentera moden. Yang beliau ada cuma keberanian dan sokongan orang kampung. Okey. Sampai satu hari berlaku pertempuran. British datang dengan askar bersenjata lengkap. Tok Janggut tetap melawan. Dan pada 24 Mei 1915, beliau gugur sebagai syahid mempertahankan tanah air. Mantap. Tapi yang paling menyedihkan, British arak jenazah Tok Janggut keliling bandar Wah. untuk menakutkan orang Melayu. Wah. Walaupun begitu, namanya tetap kekal sebagai lambang keberanian. Oh, itu ya sejarah singkatnya ya. Jadi setelah gugur diarak ya, supaya menakut-nakuti orang-orang Melayu lainnya. Wah, masih banyak guys videonya. Nanti kita lihat lagi. Mungkin ada sejarah-sejarah lainnya ya. Makam Tok Janggut ada di kampung saya, Pasir Pekan Mukim Tok Janggut. Oh, kita lihat lagi deh video selanjutnya. Siapa ini? السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن بإذن الله بكم اللاحقون ولا حول ولا قوة إلا بالله ini di العلي makamnya. العظيم نسأل الله لنا ولكم العافية. Pernah tak kita bayangkan seorang lelaki dibunuh kerana dia berkata tidak kepada kezaliman, bukan di Palestin,
Tetapi di tanah Melayu, Pada waktu itu, keadaan di Kelantan sangat tidak aman. Penjajah British Oh, ini. menggunakan cukai yang berat dan menindas, serta merampas tanah orang Melayu tanpa belas kasihan. Rakyat hidup dalam tekanan. Tanah dirampas dan maruah Wah, diinjak. ini ya makamnya ya. Ini orang Palestina ini. Kreatornya ini Ibnu Gaza namanya. Tapi pandai cakap Melayu juga dia. Dalam kezaliman inilah Tok Janggut bangkit sebagai suara Haji Mat Hasan Panglima Munas. Lahir 1853, meninggal 1915. Oh iya betul ini guys, ini makamnya guys ya. Tok Janggut ya. rakyat yang tertindas. Beliau bukan pencari kuasa, bukan juga pencari nama. Tok Janggut adalah seorang alim yang zuhud, belajar agama di Mekah dan kembali dengan keyakinan Oh, dia bahawa belajar di melawan Mekah guys. kezaliman adalah satu kewajipan. inilah kubur Tok Janggut. Seorang lelaki berdiri bersama kebenaran hingga ke nafas terakhir hidupnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas solat, beliau sering berdiri di hadapan orang ramai, mengingatkan mereka tentang hak sebagai umat Islam. Beliau mengajar bahawa sabar bukan bermakna tunduk kepada kezaliman. Berarti boleh ya orang-orang ziarah ke kuburnya ya, ke makamnya Tok Janggut ya, dibuka untuk umum ternyata ya guys ya. Dan beliau sering mengingatkan mereka dengan firman Allah Azza wa Jal, La yughayyiru Allahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya betul. Penjajah tidak cukup dengan membunuhnya. Mereka menggantung jasadnya Oh selepas digantung. mati. Oh ini guys betul ini guys ya fotonya guys ya. Digantung guys ya Allah. Ya Allah. Untuk dijadikan penggajaran. Tetapi mereka tidak sedar. Menggantung jasad tidak membunuh idea. Betul. Subuh menyingsing dengan warna kelabu di kampung Pupuh. Walaupun usianya telah melebihi 60 tahun, semangatnya tetap setinggi gunung. Beliau berkata kepada para pengikutnya, jika ini hari terakhir kita bersama, ingatlah perjuangan ini bukan untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita dan tanah Melayu yang Betul-betul kita pahlawan cintai. Tok Janggut ini. Pertempuran pun tercetus dengan hebat. Walaupun sudah berusia, Tok Janggut bertumbur dengan keberanian luar biasa hingga satu peluru penjajah menempusi tubuhnya. Dengan nafas terakhir beliau berbisik, Ya Allah, terimalah jihad kami. Ketika aku berdiri di sini, di hadapan kubur Tok Janggut, aku teringat para syuhada Palestin. Darah itu satu, kezaliman itu satu, dan penjajah. Walaupun namanya berbeza, cara berfikirnya tetap sama. Betul. Allah berfirman, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم yurzaqun. Bermaksud, dan janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Betul, jihad. Dan diberi rezeki. Jika kamu menyangka Tok Janggut telah mati, dia hidup di sisi Tuhannya. Tetapi kitalah yang mati jika kita melupakan para pejuang kita. Lancar betul dia bahasa Melayu ya. Sesiapa yang datang Kelantan, ziarahlah kubur ini. Bacalah Kelantan. Al-Fatihah untuk Tok Janggut dan untuk semua syuhada Islam yang mengorbankan nyawa mereka supaya kita hidup dalam kebebasan. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, kongsikan. Ingatan itu adalah amanah. Perjuangan Tok Janggut tidak mati dengan syahidnya. Darahnya menjadi Makam api Tok yang Janggut. membangkitkan kesedaran rakyat. Ia menjadi antara sebab yang membuka jalan kepada kemerdekaan tanah Melayu. Oh, InsyaAllah ada ininya Palestin. juga nih. Makam Haji Mat Hasan bin Munas Tok Janggut. Ada ditulis prasastinya ya, sejarahnya ya. Yang juga akan dibebaskan. Amin. Terima amin. kasih khas kepada semua yang mengundi episod ini dalam Pelutin. Salam hormat dari Ibnu Gaza. Ibnu Gaza, Al-Fatihah ya.
Wah keren ini. Ternyata makamnya masih utuh sampai sekarang dan boleh diziarahi oleh untuk umum ya. Harus izin sama siapa dulu ya kalau mau ziarah ke sana ya. Mungkin harus izin dulu ke siapa gitu ya. Orang kata ini bukan makam Tok Janggut, makam tempat lain, wallahu alam. Tapi tulisannya tadi betulan makam Tok Janggut ya. Ya wallahu alam lah ya, tapi nggak tahu lah ya. Bagusnya Ibnu Ghaza walaupun bangsa Arab tetapi tahu sejarah bangsa Melayu. Iya betul. Dia orang Arab ya, tapi dia fasih berbahasa Melayu, tahu sejarah-sejarah Melayu, itu keren banget guys. Tok Janggut, Tok Gajah, Datuk Bahaman dan Mat Kilau, Al-Fatihah untuk mereka semua. Nah ini juga ini menarik ini, Tok Gajah, Datuk Bahaman ini belum pernah tahu juga sejarahnya. Itu pahlawan-pahlawan Melayu juga sepertinya ya guys ya. Oke lah, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Bila kita sebut pasal pahlawan Melayu, ada satu nama yang sentiasa disebut-sebut. Seorang yang berani bangkit melawan penjajah, Tok Janggut, wira tanah air yang sanggup mati demi kebebasan. Ini fotonya apa? Bukan kayaknya guys ya. Nak tahu kenapa nama dia masih hidup sampai hari ini? Sebelum kita mula, jangan lupa untuk like, share, komen dan follow sebagai tanda anda menghargai semangat perjuangan wira kita. Jom kita kenali kisah Tok Janggut yang penuh dengan keberanian dan pengorbanan. Tok Janggut atau nama sebenarnya Haji Mat Hassan bin Munas merupakan seorang pahlawan Melayu yang terkenal kerana pemberontakannya menentang penjajahan British di Kelantan pada tahun 1915. Beliau diberi gelaran Tok Janggut kerana janggutnya yang panjang, simbol kebijaksanaan dan keberanian. Tok Janggut karena janggutnya memang panjang, jadi diberi nama Tok Janggut. Ketika itu, British mula memperkenalkan sistem cukai yang membebankan penduduk Kelantan. Penduduk tempatan dipaksa membayar cukai tanah yang tinggi dan tindakan British ini dilihat sebagai penindasan terhadap rakyat. Tok Janggut yang juga seorang pemimpin agama yang dihormati bangkit bersama-sama penduduk Pasir Putih untuk melawan penjajahan British dan kezaliman yang mereka bawa. Pemberontakan Tok Janggut bermula apabila beliau bersama pengikutnya menyerang pusat pentadbiran British di Kelantan. Diserang dulu sama mereka ya. Dan semangat perjuangan yang tinggi. Karena cukai yang tinggi, langsung diserang sama Tok Janggut dan pemuda-pemudanya ya, pasukannya. Tok Janggut berjaya menawan beberapa kawasan sebelum British menghantar tentera yang lebih besar untuk menumpaskan pemberontakan itu. Namun perjuangan Tok Janggut tidak berakhir dengan mudah. Pada 25 Mei 1915, beliau terkorban dalam pertempuran di Kampung Dalam Pupuh, tetapi semangat juangnya terus hidup dalam hati rakyat Kelantan. British mengambil langkah yang kejam dengan menggantung mayat Tok Janggut secara terbalik di Kota Baru. Sebagai bukan amaran. diarak, berarti digantung ya. Tadi yang pertama diarak keliling kampung, ternyata digantung juga ya. Kepada orang lain supaya tidak menentang mereka. Kisah Tok Janggut menjadi inspirasi kepada banyak generasi selepasnya. Sebagai contoh keberanian seorang pahlawan yang sanggup mengorbankan nyawanya demi kebebasan tanah air. Tok Janggut bukan hanya pahlawan, tetapi simbol perjuangan menentang penindasan dan kezaliman yang tidak pernah padam dalam sejarah negara kita. Wah, ternyata digantung juga guys. Yang digantung terbalik tuh bukan jasad Tok Janggut, ada lagi cerita yang betul dia. Oh, ternyata beda lagi ya. Mana yang betul, mana satu yang betul ini mungkin. Nanti kita lihat lagi deh. Tapi ini kisah Tok Janggut ini bagus juga jadikan film kayak film Mat Kilau itu ya. Kayaknya bakal booming juga ini filmnya kalau dibuat film. Atau sudah ada filmnya guys? Coba kalian komentar guys. Setahu aku sih belum ya, belum ada ya, belum diangkat menjadi film ya. Tahukah anda, Tok Janggut pernah dilabel penderhaka oleh British, sedangkan dia sebenarnya bangkit menentang ketidakadilan. Tok Janggut atau Haji Mat Hassan ialah seorang pemimpin tempatan dari Kelantan. Pada tahun 1915, British memperkenalkan sistem cukai dan peraturan baharu yang membebankan rakyat. Tindakan ini mencetuskan kemarahan dan Tok Janggut bersama pemimpin tempatan bangkit menentang British. Penentangan ini membawa kepada pertempuran di Pasir Putih. Dalam pertempuran tersebut, tetap di Tok Janggut Kelantan, akhirnya guys. gugur. Mayatnya kemudian dipamerkan oleh British di Kota Baru sebagai amaran kepada rakyat. Bagi pihak British, dia dianggap penderhaka.
tetapi bagi masyarakat tempatan, Pahlawan. dia adalah pejuang yang mempertahankan hak dan maruah mereka. Betul. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu. Mantap. Memang betul-betul menarik kisah Tok Janggut ini guys. Kalau dijadikan film itu untuk apa? Jadi untuk mengekalkan sejarahnya itu ya, supaya tidak lupa gitu tentang pahlawan, pejuang zaman dulu ya. Wah, Tok Janggut yang sebenar ini guys, fotonya guys, asli ya ini kayaknya ya. Tok Janggut yang sebenar ini fotonya nih. Ini sudah tua banget ya. 60 lebih kan, 60 tahun lebih. Gambar Tok Janggut kena gantung bukan diambil dari tanah Melayu. Oh, seorang pengkaji sejarah menemui gambar tersebut di England. Ada yang mengatakan gambar tersebut adalah mayat seorang Sikh. Diceritakan juga arwah Mat Kilau pernah bertemu Tok Janggut sebelum arwah Mat Kilau mengisytiharkan dirinya. Oh, ternyata satu periode, satu zaman dengan Mat Kilau ternyata guys. Cucu sepupu Tok Janggut, Ustadz Wan Asrul Wan Hussein 31 mendedahkan Tok Janggut atau nama penuhnya Haji Mat Hasan Muna sebenarnya hanya mengalami cedera di bahu kirinya ketika kemuncak pertempuran dengan British di kampung dalam Pupuh Pasir Putih pada 24 Mei 1915. Oh, ternyata nggak sampai meninggal gitu. Ini ya gambar aslinya ya. Ternyata nggak sampai meninggal guys. Itu berarti sejarah yang diputarbalikkan lagi nih oleh British ini ya. Menurut cerita arwah Tok Aki, begitulah dia cucu kepada Tok Janggut, ambe generasi kelima dah. Tapi sayang kisah ini hilang bersama-sama beliau. Jadi dari cucunya ceritanya memang betul seperti ini. Dia tidak mati karena itu ya, tidak meninggal karena ditembak British tadi, cuma luka aja di bahu kirinya. Berarti bukan foto Tok Janggut yang ada tadi, foto kita lihat yang digantung palanya di bawah kan. Nah itu bukan katanya. Memang banyak banget ya sejarah-sejarah yang diputarbalikkan oleh orientalis ini ya. Parah memang. Saya nak sebut ya. Oke. Yang kita sebut Tok Janggut sebab apa? Sejarah orang putih tulis Tok Janggut kan. Yang kita nak highlight dia Tok Janggut. Pasal apa panggil dia Tok Janggut? Pasal dia ada janggut. Bapa saya agak orang tu saya Tok Janggut. Maka tenggelamlah nama sebenar dia itu Tuan Guru Haji Muhammad Hasan bin Panglima Munas. Ini Tok Guru. Tok Guru, iya dia kan belajar di Mekah kan. Belajar di Mekah. Ah iya. Saya nak sebut ini sebab orang dulu yang memimpin perjuangan adalah orang agama. Betul, banyak dalam kaum jangan itu silap ya. Anggap, puak ni yang duduk silap-silap ni semua bukannya kuat agama. Ini yang memimpin perjuangan ini adalah merupakan Tok Guru yang mengeluarkan fatwa bahawa barang siapa melawan British mati syahid. Mengambil fatwa daripada Mufti Istanbul pada waktu itu, kerana Istanbul sedang berperang dengan British di Jazirah Arab. Yang ini yang British takut. Fatwa barang siapa lawan British itu mati syahid. Begitu juga di Terengganu. Abdul Rahman Limbong itu ulama, anak murid kepada Tuku Paluh. Tuku Paluh adalah merupakan orang alim di Terengganu. Wah, itu pahlawan Terengganu ada lagi ya. Mak Kilau tu, oh, anak paham Imam Mak Kilau. Rasul, Tok Gajah. Oh, Tok Gajah. Semua orang agama. Tok Gajah itu ternyata bapaknya Mak Kilau. Duk puja jin silat. Pakai kabah sampai sikit. Soalan tu. Jangan salah faham bahawa yang menentang tu. Pernah dengar Syekh Samad Al-Falimbani? Syekh Samad Falimbani, ulama yang mengarang begitu banyak kitab. Syekh Samad Al-Falimbani itu adalah merupakan asalnya orang Palembang. Syahidnya di mana? Syahidnya di Patani. Menyertai orang Patani melawan dengan pendudukan tentera Thai kafir. Dari Palembang tu pergi ke Patani. Kenapa? Seruan jihad. Betul. Tapi perjuangan yang betul. Ternyata bapaknya Mat Kilau itu Tok Gajah ternyata ya. Memang keturunan pahlawan Mat Kilau itu ternyata. Wah, ini aku baru tahu juga ini. Ini bagus banget ini sejarahnya. Memang betul-betul harus dibikinkan film dia nih guys, Tok Janggut ini. Dan itu kan masih satu zaman kan, Tok Janggut, Mat Kilau, Tok Gajah itu harusnya dibikin film tuh yang universe kayak gitu ya, yang satu universe. Jadi dia bersambung gitu.
keren pasti. Dan sejarahnya nggak bakal hilang. Cari sejarah yang benar-benar bukan sejarah yang dibuat-buat oleh British gitu. Cari yang benar-benar sejarah dari keturunannya langsung. Itu kan pasti biasanya itu aslinya gitu kan. Karena cerita dari turun-temurun keluarganya sendiri kan. Nah ini ya, ini yang foto yang katanya bukan Tok Janggut kan. Yang digantung ini bukan Tok Janggut ternyata. Entahlah ya, wallahu alam, aku juga nggak tahu. Aku juga baru tahu ini sejarahnya Tok Janggut dan sejarahnya nggak panjang, sejarah singkat gitu ya. Mungkin kalian ada yang lebih paham, lebih tahu sejarahnya, silahkan komen di bawah ya guys. Ya, itu dia tadi beberapa video dari Malaysia tentang Tok Janggut, sejarah Tok Janggut, pahlawan Melayu yang aku baru tahu dan mungkin anak-anak Gen Z sekarang juga banyak yang nggak tahu ya guys ya. Tetapi sejarah-sejarah yang seperti ini harus dikekalkan supaya tidak hilang ditelan zaman kan. Mengingatkan tentang perjuangan pahlawan-pahlawan Melayu, memperjuangkan negara gitu kan. Ini memang harusnya memang masuk dalam buku teks ya, dan harusnya memang diangkat dalam film. Ini pasti booming juga nih kayak Mat Kilau guys ya. Apalagi kalau filmnya dibikin satu universe kan, memang satu zaman mereka, Tok Janggut, Tok Gajah, Mat Kilau memang satu zaman gitu kan. Jadi harusnya memang dibikinkan satu film, satu universe gitu. Pasti bagus itu. Anak-anak Gen Z juga pasti nonton, pasti booming lagi. Keren nih, sejarahnya mantap. Baru tahu juga nih, mantap ya, Kelantan punya pahlawan yang mantap. So itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk orang-orang baik yang sudah support channel ini melalui QR code di video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.